Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu, pertemuan kita yang akan membincangkan tentang nama dan juga tema surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan 3 surah yang berada pada juzuk yang ke-30, iaitu surah yang pertama yang kita akan bincangkan adalah surah At-Takwir. Selepas surah At-Takwir, insya-Allah kita akan membincangkan tentang surah Al-Infitar. Setelah selesai surah Al-Infitar, kita akan pergi kepada surah yang berikutnya adalah surah Al-Mutaffifin. Jadi 3 surah kita sasarkan pada malam ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin pelajari pada malam ini diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita, membersihkan hati-hati kita daripada dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pengajian kita pada malam ini daripada permulaan sehinggalah kepada penghujung majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi kita mulakan dengan surah At-Takwir. At-Takwir, surah At-Takwir adalah kalau kita melihat dalam susunan surah, ia adalah surah yang ke-81. Ya, surah yang ke-81 yang mengandungi 29 ayat. Ya, surah ke-81 yang mengandungi 29 ayat. Surah At-Takwir adalah surah yang diturunkan semasa Nabi SAW masih lagi berada di Mekkatul Mukarramah yang digelar dengan surah Makkiyah. Apabila kita sebut surah Makkiyah, mesti kita akan mengingati bahawa ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini akan membicarakan tentang rukun iman. Jadi At-Takwir ini dikaitkan dengan salah satu, dikaitkan dengan rukun iman. Apa itu takwir? Kalau kita hanya sebut perkataan at-takwir, Allah Ta'ala tidak menyebut apa itu takwir. Tetapi dari sudut takwir, maknanya adalah menggulung. At-takwir maksudnya adalah menggulung. Kenapa Allah tak letak sesuatu yang digulung? Kenapa Tuhan hanya kata yang hanya sebut kepada menggulung? At-takwir ni tuan-tuan, kalau dari sudut bahasa tata bahasa Arab, ia adalah masdar, dia adalah kata terbitan. Dia adalah masdar,
kata terbitan. Jadi takwir ni apa? Takwir ni adalah menggulung. Jadi untuk kita mencari jawapan, apa yang digulung? Siapa yang menggulung? Sebab ini penting. Okey, jadi takwir, kalau kita lihat dalam ayat-ayat dalam surah At-Takwir, kita akan jumpa perkataan takwir Allah sebut pada permulaan dalam surah ini, iaitu pada ayat yang pertama. Ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Idza syamsu kuwirat. Apabila syamsu, iaitu matahari, kuwirat, digulung. Apabila matahari digulung. Kalau kita tengok surah tadi, Allah hanya sebut tentang kata masdar bagi perkataan kuwirat. Apabila matahari telah digulung. Allah hanya sebut tentang menggulung, tentang yang digulung tu. Maksudnya Allah tidak, contohnya surah tu kenapa tak dibagi nama surah, contohnya surah Takwir Syam. Kenapa tidak ada Syamsu tu? Kenapa hanya disebut tentang takwir? Disebut tentang menggulung. Kenapa tak letak je kalimah matahari? Contohnya surah At-Takwir Syam. Kenapa tak letak matahari? Ada beberapa hikmah yang boleh kita pelajari. Salah satu hikmahnya, kenapa Allah Ta'ala tidak sandarkan yang digulung itu pada nama surah tu. Jadi apabila diletakkan surah itu dengan nama matahari digulung, mungkin orang akan ingat pada matahari yang digulung tu. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala nak paparkan lebih luas lagi adalah tentang siapa yang menggulung tu. Sebab tu tak diletakkan menggulung apa pada nama surah tu, tapi pada ayat kita jumpalah jawapan dia, iaitu menggulung matahari. Tapi nama surah itu dia dah memberikan makna, menggulung. Apabila sebut menggulung, dia akan pergi kepada siapa yang menggulung. Jadi dia nak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dah tahu bahawasanya At-Takwir pada nama surah tersebut merujuk kepada digulungnya matahari. Okey. Mari kita lihat penjelasan tentang apa kuwirat ni. Sebenarnya kita dah jumpa dah jawapan tadi. Jadi kalau nak baca, boleh baca apa yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili tentang kenapa surah itu dinamakan dengan At-Takwir. Kalau kita baca pada ayat, kita dah jumpa dah. Sebab kalau kita baca pada komentar Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan surah ini dimulakan dengan penyebutan tentang matahari yang digulung. Tetapi ada diterangkan takwir itu gulung macam mana, dia kata. Sebab perkataan takwir kan daripada kata kerja yang kita kata kawwara yukawwiru kan, takwir kan. Jadi huruf kaf waw ra tu dia bermaksud sesuatu yang dikumpulkan bagi sesuatu yang lain. Dikumpul tu dia juga merujuk kepada makna apa? Dilipat. Kalau perkataan kalau orang nak lipat, dia nak lipat sejadah ke, dia nak lipat serban kan kita gulung dia kan. So apabila kita gulung dia akan jadi macam terkumpul. Itulah yang dikaitkan dengan perkataan kaf, waw dan ra. Sesuatu yang dikumpulkan dengan sesuatu yang lain. Jadi apa yang lebih spesifik lagi, ia juga merujuk kepada sesuatu yang dilipat. Tetapi kalau dikaitkan dengan matahari, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili,
matahari itu dia dilemparkan dan ia dipadamkan cahayanya. Maksudnya digulung. Apabila digulung, maka sudah pasti ia akan hilang cahaya dia dan ia akan dilemparkan. Ini penjelasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Secara tak langsung, ulasan Dr. Wahbah ni dia telah memberikan kepada kita pentafsiran apa maksud digulung. Kalau dalam terjemahan ini, dalam kurungan, digulung, dia merujuk kepada gulung maksudnya hilang. Hilang apa? Hilang tu. Hilang dekat situ tu ada dua makna juga. Sebab tu perkataan digulung, kuwirat tadi, matahari digulung, terbahagi kepada dua sudut pentafsiran. Kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, menyebutkan ada dua pentafsiran kepada makna digulung tu. Pendapat pertama mengatakan digulung tu maksudnya cahaya matahari tu dah tak ada, hilang. Perginya cahayanya. Itu maksud digulung. Yang kata digulung maksudnya hilang cahaya matahari tu dah tak ada. Dah maksudnya cahaya matahari di akhir zaman tu, waktu dekat kiamat tu dah tak ada, cahayanya hilang. Itu maksud digulung. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama ni dia didokongi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pendapat tabi'in Mujahid, pendapat tabi'in Qatadah. Pendapat kedua pula kata maksud digulung tu maksudnya memang gulung, memang matahari tu dia dilemparkan. Ini ada pendapat kedua ni, pendapat yang didokongi oleh macam tabi'in Abu Salah Ar-Rabi' mengatakan. Jadi mana satu kita nak guna, dua-dua itu ada perkaitannya. Dua-dua makna itu boleh digunakan bagi maksud gulung. Gulung tu maksudnya gulung, dia digulung, dia akan dilipat, dia akan dilemparkan, maka cahayanya akan hilang. Itulah maksud digulung matahari. Okey, nanti kita akan perincikan daripada ayat kedua sampai ayat hujung. Okey, cuma kita sebutkan bahawasanya kita bukanlah nak membincangkan tentang tafsiran ayat secara keseluruhan. Ya, kita bukan nak buat tadabbur ayat bagi keseluruhan, sebab memang modul ini kita berkaitan dengan nama. Kita nak cari apa at-takwir tu. Nama surah takwir tu apa? Berkaitan dengan apa? Yang dari sudut objektifnya kita dah tahu dah. Tapi nak tahu perincian ayat berayat ni, itu memang kita kena cari ruang yang lain. Tapi dari sudut nama kita tahu dah, sebab takwir ni dia hanya menggulung. Tapi gulung apa? Jadi malam ni kita dah tahu, yang dimaksud takwir itu dikaitkan dengan asyamsu, iaitu matahari. Jadi para ulama mereka mencari hikmah. Kenapa surah tu dimulakan dengan menyebut digulungnya matahari? Kenapa? Jadi para ulama, pelbagai pendapat lah daripada ulama. Saya bawa dalam dua contoh, dua sudut ulasan di kalangan para sarjana dalam bab kenapa matahari itu Allah kata dia digulung. Pertama, sudut satu mengatakan bahawa semua orang tahu bahawasanya matahari ini di antara planet yang besar. Betul kan? Di antara planet yang besar. Jadi apabila planet yang besar matahari, kan kita belajar kan ada planet kan, bumi pun planet kan, kita belajar matahari, bulan kan kita belajar kan, ada Plutonya, ada Neptune, macam-macam lah. Tapi
matahari semua orang tahu antara makhluk Allah yang besar. Tapi apabila sebut digulung tu, lah, kalau matahari besar tu boleh gulung macam gulung serban je, maknanya nak menunjukkan tentang apa? Dahsyatnya dari sudut hari akhirat tu. Itu hikmah pertama, disebut tentang matahari tu digulungkan. Sudut lain mengatakan Allah menyebut tentang matahari itu digulungkan. Kenapa dia jadi ayat pertama kan? Sedangkan kalau kita baca dalam surah Takwir, ada banyak lagi perkara lain yang akan berlaku. Bukan matahari saja. Contohnya, bintang-bintang akan jatuh. Tapi kenapa disebutkan dengan nak pilih tentang surah Asy-Syamsu, matahari? Sedangkan ada juga cerita tentang jibal, gunung ganang. Kenapa tak surah tu namanya surah Al-Jibal ke? Ataupun surah An-Nujum ke? Tapi kenapa dinama surah Asy-Syam, surah berkaitan dengan takwir? Itu para ulama ulas. Sudut pandang lain mengatakan ini hanya pendapat ya. Kita tak bolehlah pegang secara muktamad. Jadi para ulama ulas ada mengatakan matahari ni merupakan perkara yang awal-awal. Maksudnya kalau nak dunia ni akan binasa, nak jadi kiamat ni, benda yang awal akan berlaku, matahari itu digulungkan. Itu adalah pendapat yang dari sudut hikmah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu hanyalah pendapat ataupun ulasan di kalangan para ulama. Jadi untuk tajuk nama bagi surah Takwir, saya yakin tuan-tuan dan puan dah dapat mengetahuinya. Dari sudut objektifnya kita sampai. Okay, jadi kita nak pergi kepada tema. Setelah kita belajar tema, nanti kita akan ulas sedikit ayat dia. Okay, jadi kita tengok apa tema bagi surah At-Takwir. Okay, dalam nota saya ada bawa 2 tema, tapi saya lebih mencadangkan yang macam yang lebih nampak, lebih jelas adalah pada yang inilah tema yang pertama saya tunjukkan. Jadi tema surah Takwir ni, dia berkaitan dengan kecepatan dan kepatuhan alam semesta ni kepada Allah semasa nak jadi kiamat. Dia memang, tuan-tuan budak ingat je, kalau juzuk amma, okey, juzuk 30 ni memang dia banyak cerita pasal kiamat. Dia banyak cerita tentang kiamat. Juzuk 30. Apatah lagi kalau surah Takwir. Sebab apa saya kata apatah lagi kalau surah Takwir? Kerana ada dalam hadis Nabi SAW yang sahih, yang mana Nabi SAW, sekejap saya tak boleh sebut hadis saja, so saya kena sebut riwayat dia supaya okey, dalam hadis kita tengok. Okey, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, riwayat Al-Imam Tirmizi, ada dalam riwayat Ahmad, ada dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, yang mana hadis ini menyebutkan tentang hadis ini hadis sahih, dia disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, juga disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Okey. Hadis ni Nabi SAW pernah sebut. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang dia nak tengok, dia nak bayangkan, dia nak dapat gambaran tentang kiamat ni, seolah-olah dia macam dia boleh nampak dengan matanya, Nabi suruh kita baca 3 surah, iaitu surah Idza Syamsu Kuwirat, surah yang kita baca sekarang. Lepas tu surah Idza Syams, wa idza Samaa'un Fatarat, surah Al-Infitar yang kita akan kupas kejap lagi. Lepas tu surah Idza Samaa'un Syaqqat,
Surah Al-Insyiqaq. Dalam hadis ni Nabi kata kalau korang semua nak dapat tengok hari kiamat tu macam mana, seolah-olah kamu boleh melihat dengan mata kamu, kata Nabi suruh kita baca 3 surah tu. Jadi sebab tu kita katakan bahawa surah At-Takwir, kalau kita rujuk hadis ini, kita dapati dia berkaitan dengan kiamat. Tetapi kiamat tu dia isu besarnya pasal kiamat. Tapi dekat kiamat tu dia ada lebih lagi spesifik lagi. Dia ada lagi yang lebih spesifik dekat kiamat tu. Kat mana spesifik dia? Okey, sebab tu kita nak pergi kepada tema. Jadi tema surah ini, kata Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan surah At-Takwir ini temanya cerita tentang waktu kiamat tu nak jadi, alam semesta ni, contohnya macam apa? Macam kita sebut matahari kan, dia secara automatiknya mereka akan cepat dan mereka akan ikut apa saja yang Allah perintahkan. Maksudnya alam semesta ni apabila nak berlaku kiamat, mereka akan ikut semua apa yang telah Allah tentukan. Apa dia contoh alam semesta tu? Kita akan baca dekat dalam surah Takwir. Tuan-tuan catat terlebih dahulu, ada 12. Ada 12 perkara yang akan berlaku ketika di hari kiamat dalam surah Takwir ini. Ada 12 benda. Ada 12 makhluk Allah. Dia termasuk dalam alam semesta. Dia akan bertukar peranan dan fungsi dia. Okey, jelas kat situ. Dia pertama ingat, dia cepat. Okey, dia akan cepat. Lepas tu mereka cepat tu kenapa? Kerana ia mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita baca, okay, kita dapatkan dulu 12 tu lah. Orang tanya 12. Nanti sekejap lagi saya akan kupas lagi dekat tema dia, dan saya akan buktikan pada tuan-tuan perempuan dan perempuan bahawasanya memang tema ini dia lebih lengkap, dia lebih sesuai, sangat sesuai. Sebab memang dia pasal kiamat, tapi dia sebenarnya kiamat tu satu isu, tapi nak cerita tentang perubahan alam semesta ni yang membentuk kepada berlakunya kiamat, dunia ni hancur, dia dikaitkan dengan alam semesta ni. Okay, ada 12 tadi saya sebut, 12 kan? Macam mana tuan-tuan nak tahu 12? Tuan-tuan tengok pada ayat ni yang depan dia ada idza. Apabila, cuba tengok dekat ayat pertama. Kalau kita belajar sinopsis, kalau kita belajar tadabbur, kita akan perincikanlah. Tapi untuk malam ni saya sebut sikit saja. Saya sebut ringkas, saya tak sempat nak ulang. Tak sempat nak perincikan tafsiran ayat secara lanjut. Sebab kita bukan nak tadabbur ayat. Jadi saya nak kukuhkan tema tu. Sebab memang objektif kita nak belajar tema. Jadi kalau orang tanya, macam mana boleh dapat tema macam tu? Kita akan buktikan. Kita akan sebutkan macam mana para ulama' dia buat kajian, dia boleh keluar tema macam tu. Jadi kita kena tahu dulu apa yang berlaku semasa hari kiamat ni. Dia akan berlaku dengan cepat. Semua yang berlaku tu dia mengikuti arahan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. 12 itu. Apa dia? Tengok ada idza kan. Ayat pertama ada idza, apabila. Apa yang pertama tu? Matahari. Satu. Yang kedua, apa yang berlaku lagi? Nujum. Iaitu bintang-bintang dia berjatuhan, dia jatuh. Bintang-bintang dia jatuh. Dia jatuh. Dia cepat. Kenapa dia jatuh? Selama ni bintang duduk je kan. Ada je betul dekat langit kan. Allah yang tetapkan
kehendak Allah bintang waktu dunia ni masih ada, aku duduklah kat situ. Tetapi apabila menjelang kiamat, bintang itu dia akan ikut arahan Allah. Jatuh, dia jatuh. Dia akan jatuh dengan cepat. Okey, lepas tu yang ketiga apa lagi berlaku? Al-jibal. Jibal tu gunung ganang dihancurkan. Okay. Nombor 4, apa dia? Wa idzal ishar. Ishar ni maksudnya unta-unta yang bertina yang bunting. Utilat. Dia akan ditinggalkan. Ditinggalkan tu maksudnya orang dah tak pedulilah unta-unta ni. Orang tinggalkan. Kalau semasa dunia ni masih ada, bekerja-kerja orang nak dapatkan unta yang bertina. Sebab apa? Dia akan keluarkan banyak lagi kan? Anak-anak dia. Okey, jelas. Okey, itu yang keempat. Yang kelima kat mana? Kena baca ayat berikutnya. Wa idzal wuhushu husyirat. So yang kelima kat mana? Dekat ayat nombor 5. Apa dia yang nombor 5 tu? Cerita tentang binatang-binatang liar Allah Ta'ala kumpulkan. Kan, kalau sekarang kita tak dapat jumpa semua binatang-binatang liar. Betul tak? Ada binatang ni, waktu malam baru dia keluar. Tu yang ada safari, orang pergi zoo yang tengok waktu malam kan. Waktu malam pun dah boleh nampak jelas. Oh, harimau, ada haiwan. Tapi di hari kiamat tak ada. Semua binatang-binatang ni dia akan dihimpunkan. Dia akan datang otomatik. Kalau sekarang isu dekat Malaysia ni, orang banyak nampak harimau dah keluar hutan ni. Nanti di hari akhirat, semua keluar haiwan-haiwan liar. Perkara kelima. Kalau sekarang Allah Ta'ala kata, korang semua duduk dalam hutan. Kan? Tapi di hari akhirat, semua akan dihimpun, dia akan keluar. Mereka mengikut, lepas tu kita kata temanya patuh tadi. Patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu yang keenam, cerita tentang laut. Al-bihar. Laut itu dipanaskan, sucirat. Yang ketujuh apa berlaku? Wa idzan nufusu dzuwijat. Apabila roh-roh dipertemukan. Dipertemukan ni, salah satu maksud tafsiran dia kembali kepada Tuhan yang mempunyai badan. Itu salah satu maksud perkataan zuwijat. Bayangkan, waktu nak berlaku kiamat macam sekarang kan, kalau ada orang mati, dia tak boleh nak hidup. Tak boleh sebab rohnya dah keluar pada badan. Tak boleh buat apa-apa dah. Tapi apabila dia ketika nak kiamat, nak dihidupkan orang mati tu, roh tu akan pergi cari Tuhan badannya dengan laju. Nampak tak? Yang ke-8, Allah kata wa idzal mau'udatu su'ilat. Bayi-bayi perempuan yang masa dia kecil, bayi-bayi perempuan zaman Arab dulu dibunuh atau ditanam. Orang Arab tu tidak suka orang perempuan. Jadi dia tanam. So anak-anak perempuan ini dia boleh berkata-kata. Dia akan bagi jawapan. Apa salah dia? Kenapa dia dibunuh? Siapa yang bunuh dia? Itu yang Allah kata bi ayyi dzambin qutilat. Ada 8 perkara kan? Okey, kita tengok apa lagi yang ke-9. Yang ke-9 kita tengok perkataan idza tu. Kalau tanya macam mana nak dapat nombor-nombor tu, tengok ayat depan dia ada idza apabila kan, wa idza suhuf apabila catatan amal Allah bentangkan. Yang ke-10 apa? Wa idza samaa'u kushitat apabila langit itu dilenyapkan. Yang ke-11 apa? Wa idzal jahimu apabila neraka itu dinyalakan. Yang ke-12 apa? Wa idzal jannatu uzlifat apabila syurga itu didekatkan. So ada 12 perkara yang Allah menyebutkan peristiwa besar yang akan berlaku pada hari kiamat. So apabila
12 perkara ini berlaku, maka Allah Ta'ala kata alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa dia akan tahu nanti apa yang telah dia buat. Okey, itu adalah 12 perkara. Okey. Jadi kita pergi kepada tema. Okey, tema ni surah Takwir ni dia cerita tentang bagaimana yang kita sebut 12 tadi tu kan. Mataharinya, langitnya, bintangnya, laut ni. Mereka ini boleh berubah fungsi. Kan? Boleh berubah dia punya memang kalau macam matahari berubah, bintang berubah, laut ini selama ni sejuk je, ada air, boleh bertukar menjadi api. Okey, semua tu semua itu semua itu berlaku kerana mereka mematuhi perintah Allah. Okey, kalau tuan-tuan nak kukuhkan lagi tentang alam semesta ini, mereka patuh tunduk ikut apa yang Allah tetapkan nak ketika hari kiamat, tuan-tuan tengok pada penutup surah. Kita tengok dulu kepada penutup. Kalau kita baca dekat penutup surah At-Takwir, tengok pada ayat nombor 26, 27 sampai ayat nombor 29 lah. Sebab dia memang ayatnya, surah At-Takwir ni memang dia ada 29 ayat. Kalau kita pergi kepada penutup surah, kita akan jumpa yang Allah Ta'ala kata semua perkara di alam ini bergantung pada kehendak Allah. Okay, contoh kita tengok ayat 26 kan. Allah kata, فَإِنَّ تَذَهَبُونَ, kemana lagi korang nak pergi? Maksudnya, semua orang dia tak boleh dah nak pergi, tak boleh bertindak sendiri dah. Mereka semua berkait dengan Allah. Maksudnya kan akhirat tu tak ada siapa boleh larikan diri. Maknanya kat mana nak larikan diri ni, nak membawa masuk kepada apa? Semua itu berada di bawah tangan Allah. Kalau Allah kata tak boleh lari, tak boleh larilah. Kan? Lepas tu Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Quran, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim. Allah kata bagi sesiapa, Allah kata Quran itu tugasnya adalah nak bagi peringatan untuk sekalian alam. Bagi siapa-siapa yang dia nak memilih jalan yang lurus, dia akan gunalah Al-Quran itu. Dan ayat 29 merupakan ayat yang menguatkan tema. Dia bukan menguatkan tema tau. Ialah dalam bahasa kita belajar menguatkan tema. Ikut asalnya tema dikeluarkan selepas menganalisis ayat. Tapi sebab kita dah belajar tema itu, jadi kita nak tengok ayat yang last kali, betul tak sesuatu perkara itu bergantung pada kehendak Allah? Allah kata apa? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak akan dapat menentukan kemahuan kamu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb sekalian alam. Matahari di bawah sekalian alam, bintang-bintang di bawah sekalian alam, binatang-binatang liar di bawah sekalian alam, manusia di bawah sekalian alam. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa, khususnya di hari akhirat, menjelang kiamat, ketika di hari akhirat, semuanya berada pada kehendak Allah. Nampak tak? Allah mengkehendaki matahari, masa dunia ni masih ada, duduklah kat situ, terbitlah daripada mana, terbenamlah ke mana. Cahayanya keluar bagi cahaya pada manusia. Tetapi apabila, itu yang kita kata, apabila tu soalan macam sampai pada waktu Allah tetapkan, dia akan jadi terus automatik jalan. Dia akan berjalan dengan cepat.
Lepas matahari dia berlaku satu. Dia menunjukkan bahawa surah Takwir ni surah yang nak bagi tahu kepada kita tentang ketundukan, kepatuhan alam semesta itu kepada Allah Azza wa Jalla ketika mana menjalangnya hari kiamat. Okey, jelas. Saya kena sebut benda ni supaya waktu kita belajar surah Al-Infitar sekejap lagi, dia tema sama pasal kiamat juga. Mesti orang kata, lah sama je surah Infitar temanya hari kiamat. Tapi kita sebut, memang dia tema hari kiamat, tapi dia spesifik lagi. Infitar, dia tentang hari kiamat juga, sama macam surat Takwir. Cuma ada yang lebih spesifik dia. Ni kita akan bincangkan. Okey, selesai tentang surah. Tentang apa? Tentang surah At-Takwir. Yang ni, tema kedua ni saya tak, kita tak baca lah. Kita terus kepada surah Al-Infitar. Jadi moga-moga jelas tentang apa makna takwir, penerangan ringkas, kenapa Allah Ta'ala tidak, maksudnya kalau orang tanya, kalaulah ada bertanya, kenapa tak disebutkan langit yang, kenapa tak letak bulan apa, kenapa tak diletakkan surah tu nama, contoh kan, kenapa surah tu tak diletakkan nama surah Kushitat ke? Kushitat tu kan langit yang dilenyapkan. Contohnya surah apa? Surah Kushitat. Surah yang cerita dilenyapkan. Ataupun kenapa tak surah tu tidak dinamakan dengan surah laut ke? Kenapa dipilih dengan nama matahari? Kalau kita nak tahu lagi jawapan dengan lebih lanjut, kalau kita buka ayat nombor 15, 16, 17, 18 kan, kita akan jumpa dalam ayat tu Allah menyebut lagi apa peranan matahari tu. Kalau kita baca dekat ayat nombor 17, Allah kata walaili idza as'as, demi malam apabila telah larut, wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Jadi kalau sebut malam, ada kaitan tak dengan matahari? Kalau sebut subuh, ada berkaitan tak dengan matahari? Ada. Jadi ayat-ayat yang dalam surat Takwir ni sendiri menunjukkan tentang peranan matahari itu, maka dipilihlah dengan surah menggulung matahari. Okay. Jadi kita pergi kepada surah Al-Infitar. Al-Infitar ni dia sama macam Takwir. Dia adalah masdar. Dia adalah kata terbitan. Al-Infitar ni apa? Berpecah. Pecah. Tapi pecah apa? Dia tak sebut pecah apa. Sama tadi juga. Menggulung. Gulung apa? Jadi kalau sebut berpecah ni sebenarnya dia nak fokus kepada siapa yang pecahkan tu. Bagaimana dia boleh pecah? Dia akan kembali kepada mengagungkan, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dah sebut surah Infitar dikaitkan dengan kiamat sebab Nabi SAW sendiri suruh kita study surah Al-Infitar kan. Tapi adakah tema kiamat tadi sama macam surah Takwir? Sekejap lagi kita bincangkan. Tapi kita tengok dulu ulasan apa makna Al-Infitar, surah Infitar. Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan surah ini dinamakan Al-Infitar kerana diawali surah ini menyebut tentang langit itu yang terbelah. Okey, kalau kita tengok ada tak perkataan Al-Infitar? Ada pada ayat yang pertama. Kita jumpa perkataan infatarat. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat. Apabila langit terbelah. Kita jumpa perkataan infitar kan? Infatarat. Ini adalah kata kerja yang telah terbelah.
Okey. Tuan-tuan ya, kalau kita belajar tata bahasa Arab ya, kalau kita belajar bahasa Arab, makna kalau dia kata kerja, contohnya infatarat dengan al-infitar, kata terbitan, masdarnya sebenarnya kuat lagi makna al-infitar. Kalau infatarat maksudnya terbelah, tapi kalau diungkapkan dengan al-infitar, dia lebih, maknanya lebih kuat lagi. Itu dari sudut bahasa. Contoh macam ni, kalau tanya masdar tu macam mana Ustaz? Masdar tu kata terbitan. Contoh macam ni. Macam kita baca tasbih kan. Kalau kita tengok, ada tak dalam, kalau kita baca surah dalam Quran kan, dalam Al-Quran kan ada surah yang Allah mula dengan tasbih. Betul tak? Kan? Contohnya macam ni. Kita ambil contoh. Dalam Quran, ada Allah kata, makhluk dia telah bertasbih. Allah guna perkataan contohnya, sabbaha, telah bertasbih. Contoh macam tu. Kata kerja telah bertasbih. Okey. Lepas tu, dalam Quran, Allah bawa juga kata kerja sedang bertasbih. Yusabbih. Contohnya. Dalam surah Al-Jumu'ah. Tapi makna yang lebih dalam pada perkataan tasbih itu, macam surah Al-Isra. Allah guna subhana, subhana, maha suci Allah. Dia lebih kuat maknanya daripada yusabbih, sabbaha, sabbihis. Itu dari sudut makna kata masdar, kata terbitan. Sebab tu surah tu dinamanya, sebab tu surah tu tak dinamakan surah infatarat. Dia kerana dia sama je, infitar tu kaitkan dengan infatarat lah, tapi sebab nak kuatkan lagi makna infatarat tu, dia letak al-infitar. Okey. Kita jumpa pada ayat pertama. Okey, infatarat terbelah tu apa yang terbelah? Oh, rupa-rupanya sama. Rupa-rupanya langit yang terbelah. Okey. Dalam surah Al-Infitar, tuan-tuan, kisah langit terbelah ni, surah yang langit terbelah, ada 4 kejadian. Kalau surah Takwir, ada 12 kejadian. Kita jumpa idza, ada 12. Maka surah Al-Infitar, kita akan jumpa idza tu ada 4. Ayat pertama jumpa idza sama. Ini situasi yang kejadian yang pertama, langit terbelah. Kejadian lain apa? Wa idzal kawakibu tatharat. Apabila bintang-bintang jatuh berselerakkan. Yang ketiga apa yang berlaku? Wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan itu meluap-luap. Wa idzal quburu bu'sirat. Apabila kubur-kubur itu dibongkarkan. Ayat nombor 4. Perkara keempat. So ada 4 kejadian menjelang hari kiamat itu dalam surah Al-Fatar. Okey. Kita nak pergi kepada tema pula. Nanti saya akan bantu untuk membuat perbandingan maklumat dalam surah Al-Infitar dengan surah Takwir. Kalau kita tak buat perbandingan, kita akan terlepas beberapa maklumat yang sangat berharga. Tapi saya tak dapat nak perincikan dengan lebih lanjut lah, sebab kita bukan nak belajar tafsiran ayat ya. Saya beritahu tuan-tuan berulang kali supaya tuan-tuan janganlah expect nak belajar sebab kita tajuk kita belajar nama dan tema. Okey, jadi kita terus pergi kepada tema. Jadi nama tu rasanya kita semua sudah mengetahui. Jadi kita pergi kepada tema.
Surah Al-Infitar ni mengandungi 19 ayat je. Berbanding dengan surah At-Takwir. Tapi walaupun 19 ayat, kalau saya tanya tuan-tuan perempuan lah, sebab tu saya syorkan tuan-tuan ikutlah kelas sinopsis. Yang insya-Allah saya akan bimbing kelas sinopsis bermula bulan 3 ni dan akan sambung pada bulan 4 juga. Sinopsis juzuk amma. Nanti saya bantu tuan-tuan dan perempuan untuk memahami. Kalaulah saya tanya pada tuan perempuan soalan antara kiamat, situasi kiamat, keadaan kiamat, antara surah Takwir dengan surah Infitar, mana lagi dahsyat? Tema sama kan? Mana lagi antara dua surah tu yang menunjukkan kedahsyatan hari kiamat? Ataupun apa beza info dalam surah At-Takwir dengan surah Al-Infitar? Kalau kita belajar sinopsis, saya akan bantu nanti membuat hubungan atau persamaan dan perbezaan antara surah. Okey. Tak apa tahu. Boleh bersuara. Saya pun tak dengar suara tuan perempuan malam ni. Boleh tak saya dengar suara tuan perempuan? Siapa boleh bagi jawapan? Ni surah Juzuk Amma ni dah banyak sangat kelas dia buat. Ramai asatizah yang mengajar tajuk. Okey, saya tanya tuan perempuan. Antara surah At-Takwir dengan surah Al-Infitar, mana lagi yang menunjukkan kedahsyatan kiamat? Kalau tadi surah Takwir Allah sebut ada 12 idza kan? Kalau surah Al-Infitar ada 4 idza. Mana lagi dahsyat? At-Takwir Ustaz 12. At-Takwir 12. Sebab apa? Sebab dia banyak lagi. Dia banyak lagi. Okey. Cobaan yang baik. Yang lain tuan perempuan? Ada tak jawapan lain? Tak ada. Okey, tak apalah. Ini sekadar nak bagi semangat untuk terus lagi kita belajar. Okey. Lebih apa tu, Assalamualaikum. Ya, silakan puan. Apa tu, kejadiannya lebih kurang sama dengan apa tu, At-Takwir. Keadaan dia, cuma dia punya apa tu, dia menambah lagi suasana lebih menakutkan lagi. Menakutkan dekat surah apa? Surah Infitar tu sebab dekat surah Takwir tak sebut pasal, dia cuma beritahu bintang jatuh, tapi dekat Infitar disebut kubur dibongkarkan, laut meluap-luap. Tapi pada apa tu, dia surah Takwir tu dia macam on the surface saja. Okey. Okey. Jazakillahu khairan pada Puan Hayati dan juga pada Puan Syahira. Okey. Apa yang disebutkan oleh Puan Hayati tadi tu dia bertepatan dan saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan perbezaan dia. Okey. Kita tengok pada tema dulu. Tema. Okey. Waktu kita belajar tema, memang tema dicadangkan pun. Surah Al-Infitar ni adalah kedahsyatan segala urusan sewaktu di hari kiamat. Dia, kalau surah Takwir, dia banyak rujuk kepada kepatuhan, ketundukan alam tu apabila nak berlaku kiamat. Tapi dahsyat juga. Dahsyat. Bukan kita tak kata dahsyat juga. Cuma sudut pandang yang sesuai, dia punya intisari utama dekat At-Takwir itu pada ketundukan. Tapi dekat surah Al-Infitar, sudut pandang banyaknya adalah pada suasana ketika dari kiamat tu. Macam mana kita kata dia merujuk kepada nak menggambarkan keadaan yang dahsyat ngeri dari kiamat tu, berbeza dengan Takwir. Okay, kita tengok di sini. Okay.
Cuba tuan-tuan dan perempuan perhatikan. Okey, kalau saya tanya tentang perempuan, antara langit yang terbelah dengan matahari, mana lebih dahsyat? Mana lebih besar? Mana makhluk Allah lebih utama? Langit ke matahari? Ya, langit ke matahari? Langit kot. Ah, Langit. ya, jawapannya adalah langit. Betul tak? Memang langit. Matahari pun dekat langit. Jadi dari sudut saiz makhluk tu pun langit dia lebih luas daripada matahari. Satu isu dah. Satu perbezaan dia. Yang kedua, yang kedua, waktu Allah menyebut bintang kawakib, kan, dalam surah At-Takwir tadi Allah hanya menyebut bintang itu dia inkadarat, al-inkidar. Inkadarat tu dia hanya jatuh. Tapi waktu dekat surah Al-Infitar, dia jatuh tadi tu intatharat, berseleratkan. Nampak tak? Jatuh, tapi yang ni dia cerita lagi cara jatuh tu. Berseleratkan. Dan nampak lebih dahsyatnya. Jatuh, tapi jatuh berseleratkan. Dah ada perbezaan. Lepas tu dalam surah Al-Infitar, dalam surah Takwir kita belajar tadi, Allah menyebut tentang laut, ada tak? Ada. Laut ni apa? Sujirat. Okey, sujirat. Allah hanya kata lautan dipanaskan. Tetapi dekat surah Al-Infitar, Allah mengatakan laut itu apa? Wa idzal biharu fujirat. Meluap-luap. Apa perbezaan dinyalakan dengan meluap-luap? Mana lebih dahsyat? Maksudnya, laut dia tak akan meluap-luap melainkan dia kena nyala dulu. Ini bermakna sujirat dalam surah Takwir tidak sekuat, tidak sedahsyat kalau fujirat. Nampak tak perbezaan dia? Ada satu lagi. Macam Puan Haiti sebut tadi tu, dalam ayat ni dia ada pasal kubur dibongkar kan? Okey. Tapi saya nak bawa yang kelima. Cuba tengok ayat nombor 5. Ada beza tak amal yang dekat surah Takwir? Kalau kita baca dekat surah Takwir, amal tu Allah hanya sebut apa? Allah hanya sebut ma'ahbarat. Maksudnya, apa yang telah dibuat saja. Betul kan? Maksudnya, apa yang telah dilakukan saja disebut. Tetapi ketika dalam surah At-Takwir, Allah perincikan lagi. Yang dia dah buat tu macam mana? Allah tambah, ma qaddamat wa akharat. Maksudnya, ayat 5 surah Infitar ini dia lebih memperincikan apa yang ahdarat pada surah Takwir tadi. Nampak tak perbezaan dia? Lepas tu kalau kita tengok macam, sama tema dia pasal kiamat. Tak sebenarnya. Jadi surah Al-Infitar ni, dia nak bawa kita semua kepada lebih menunjukkan kepada kedahsyatan suasana hari kiamat tu. Okey, nak lebih jelas lagi, waktu kita tengok dekat penutup surah Al-Infitar, memang Allah Ta'ala menyebut tentang, ni penutup dekat sini. Ayat nombor 17, 18, 19, Allah ulang berapa kali tentang Yaumuddin tu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa hari pembalasan tu? Disebut tentang hari pembalasan. Lepas tu diulang Allah bertanya, summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa hari pembalasan tu? Siapa yang biasa mengikuti kaedah tadabbur ayat yang berbentuk Allah bertanya, contohnya wa ma adraka, lepas tu Allah tanya lagi ma adraka,
Pertanyaan itu menunjukkan kepada mengagungkan apa yang Allah tanya. Jadi Allah Ta'ala nak mengagungkan hari pembalasan tu. So kalau dengar hari pembalasan ni, ya Allah, macam mana hadapan dengan Allah. So dia nak bawa kita kepada suasana nak menunjukkan kedahsyatan hari kiamat tu. Lepas tu ayat nombor 19 menerangkan apa itu Yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Iaitu pada hari ketika seseorang tidak sama sekali berdaya menolong orang lain dan urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Jadi penutup surah Al-Infitar ini dia seperti memberikan kita tema sebenarnya. Kan? Dibandingkan. Jadi nak menunjukkan bahawa hari itu tak ada siapa pun yang akan pertama penutup ni soalan bawa kita kepada hari itu hari pembalasan tau. Jangan ingat bukan benda mudah di pembalasan ni. Itu Allah bertanya wa ma adraka. Lepas tu Allah kata tak ada siapa boleh tolong seseorang yang lain. Lepas tu kita buat perbezaan kejadian ketika hari kiamat. Berdasarkan ayat-ayat inilah yang para ulama jadikan tema dia seperti ini yang kita sebut tadi tu. Kedahsyatan urusan di hari pembalasan. Okey. Tuan-tuan dan puan dapat jelas? Okey. Jelas tuan-puan ya? Nak tunjuk dahsyat lagi hari pembalasan tu kan? Nak tunjuk dahsyat lagi. Dekat ayat 9, 10 dan 12 Allah Ta'ala cerita tentang korang tak boleh lari ke mana dah. Segala apa yang korang buat tu ada ditulis oleh lahafizin. Kan kita baca ayat ni, ya Allah takutnya kan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, semua ada dalam kitab-kitab amal. Okay, jelas saudara perempuan. Faham ya? Untuk nama dan tema surah. Okey, boleh kita lanjutkan surah Al-Mutaffifin tak? Sikit lagi. Sebab kita memang kena ambil 3 surah. Sebab kita cadang memang nak habiskan modul ni sebelum kita masuk Ramadan. Boleh saya pergi kepada surah Al-Mutaffifin? Boleh Ustaz. Boleh kan? So kita dah 1 jam. Okey, dapat tak tadi perbezaan tadi tu? Dapat. Okey. Nanti ikut. Nanti kita semua dapat tengok live ke Ustaz. Okey, ada yang bertanya tu, nanti kita semua dapat tengok live ke kejadian kemusahan hari kiamat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita belajar tentang kiamat ni berlaku, tiupan sangkakala tu berlaku apabila sudah tinggal manusia-manusia yang jahat. Sebab apabila tiupan sangkakala berlaku, kita memang dah mati. Sebab kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, yang hadis tu yang kata, bahkan ayat Quran pun sebut, ayat Quran kata apabila tiup sangkakala fasa'iqa man fis sama, akan pingsan lah, akan terkejut, fafazi'a akan terkejut dan pingsan, mati semua makhluk di langit. Tiupan sangkakala. Apabila tiupan sangkakala itulah langit terbelah, matahari hilang cahaya dia. Jadi berdasarkan ayat tu kita tidak dapat melihat kejadian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak ada maklumat yang jelas. Bahkan di akhir zaman kan kita tahu kan, hanya tinggal orang-orang yang jahat. Jadi kalau orang beriman sudah pasti dia tak melihat kejadian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita pergi kepada surah Al-Mutaffifin. Apa tu Al-Mutaffifin? Al-Mutaffifin adalah orang yang curang. Curang dalam bab apa? Orang Melayu ni curang ni dia ada definisi dia sendiri. Curang dekat sini maksud dia apa? Okay, jadi kalau kita nak tahu maksud dia apa, kita boleh rujuk terus kepada ayat, cari Mutaffifin tu.
Kalau kita tak nak rujuk ayat, kita boleh baca komentar para ulama. Jadi dua cara. Kalau para ulama ulas mutaffifin tu apa? Boleh jumpalah. Sebab para ulama ulas berdasarkan ayat. Jadi saya nak bawa tentang kaedah macam mana kita nak tahu mutaffifin tu. Apa tu mutaffifin? Macam tadi kan kita belajar apa tu takwir? Apa yang Allah gulung? Tengok pada ayat mana ada perkataan takwir tadi. Apa itu yang Allah kata al-infitar? Tengok mana ada perkataan infitar tadi. Baru kita jumpa. Al-mutaffifin ni, apa tu mutaffifin? Orang yang curang. Curang dalam apa? Adakah curang dari sudut hubungan ataupun curang dari sudut apa ni? Sebab tu kita kena tengok ayat. Jadi kalau kita baca ke ayat, dekat ayat pertama kita akan jumpa perkataan mutaffifin. Ayat pertama ada perkataan mutaffifin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang curang. Tapi boleh dapat jawapan lagi kan, curang dalam bab apa? Sebab tu kena tengok ayat selepas dia. Ayat selepas mutaffifin ni Allah jelaskan. Nak tahu tak mutaffifin tu dalam isu apa? Jadi ayat nombor 2 memberikan pengertian. Ayat nombor 3 pun Allah bagi pengertian. Cuba tengok ayat nombor 2 Allah kata apa? Curang dalam apa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka nak minta dipenuhi. Contohnya kalau kita membeli, kan, nak beli, kita nak beli gula 1 kilo. Contoh kan. Kita nak kata mesti cukup 1 kilo. Jangan kurang. Kan? Lepas tu Tuhan kata wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Dan apabila mereka menyukat pula, mereka kurang. Faham tak maksud dia? Jadi kalau kita baca ayat 2 dan ayat 3, barulah kita dapat jawapan mutaffifin tu apa. Rupanya mutaffifin ni adalah manusia yang curang dalam dia menimbang atau dia menyukat. Bukan pada dia menipu saja, tapi kalau dia sendiri pergi membeli nak dapatkan barang, dia marah orang kalau bagi kurang, tak cukup tu. Tapi kalau dia pula yang menyukat, dia pula yang akan menipu orang lain, dia kurangkan. Kalau dia nak beli gula 1 kilo, dia mesti nak, aku nak 1 kilo, jangan kurang. Tapi apabila dia menjual pula, dia bagi 950 gram contohnya, 955 gram contoh. Dia menipu. Daripada penjelasan ayat 2-3 ni barulah kita tahu mutaffifin tu apa. Dari sudut apa? Dari sudut timbangan. Kaluhum, dari sudut sukatan, awazanuhum, ataupun dalam menimbang. Sebab itulah Dr. Wabah dia kata, surah ini kenapa dinamakan Al-Mutaffifin? Kerana memang ayat mula-mula Allah ada menyebut tentang kebinasaan orang yang mutaffifin, yang curang dalam sukatan atau timbangan. Okey. So dari sudut nama, alhamdulillah kita dah dapat jawapan dia. Al-Mutaffifin ni apa? Okey, sekarang kita pergi kepada tema surah Al-Mutaffifin. Okey, kita waktu sikit lagi. Okey. Mutaffifin. Okey, kita pergi kepada tema surah. Okey, untuk nama dah jelas ya, apa tu mutaffifin, ada dalam ayat berapa. Okey. Jadi kita pergi kepada tema surah.
tema surah Al-Mutaffifin, macam saya sebut tadi, juzuk Amma, juzuk 30 ni, memang temanya, memang majoritinya merujuk kepada tema hari kiamat lah. Memang dia banyak berkaitan dengan hari kiamat juga. Jadi, apa berkaitan menimbang di hari akhirat tu dengan kiamat? Apa berkaitan orang yang menipu dalam timbangan, yang curang dalam timbangan tu dengan hari kiamat? Jadi para ulama yang mengkaji tentang Quran ni, mereka kata tema yang dicadangkan dekat surah Al-Mutaffifin ni, dia kata adalah berkaitan dengan kecurangan timbangan manusia di dunia ini dan keadilan timbangan Allah di hari akhirat. Tahu tak maksud dia? Kita dah belajar tentang Al-Mutaffifin, orang yang curang. Kan? Jadi kenapa dengan orang yang curang ni? Orang yang curang, orang menipu dalam dia menyuka atau timbang. Okey, kita fahamlah nama tu. Tapi kenapa? Apa berkaitan dia dengan hari kiamat? Berkaitan dia adalah, kena ingat, kalau korang menipu, boleh menipu manusia di dunia, kan? Tetapi di hari akhirat, korang semua tak boleh tipu Allah. Allah Ta'ala lah yang akan mengadili apa yang kamu lakukan. Faham tak? Dia secara tak langsung tahu. Macam mana kaitan dengan kiamat tu? Macam mana surah ini membentuk sifat yakin pada hari kiamat? Nak membawa kepada kita bahawasanya jangan kamu berlaku curang dalam timbangan atau sukatan. Kalau kamu berlaku curang dalam timbangan dan sukatan, nanti kamu tahulah macam mana kamu akan diadili di hari akhirat. Dekat dunia orang tak tahu kita menipu. Tetapi di hari akhirat kau akan berhadapan dengan Tuhan yang akan mengadili kamu dengan penuh keadilan. Nampak tak? Dia punya berkaitan antara timbangan dengan timbangan Allah di hari akhirat. Okey, nak kukuhkan lagi tentang tema ni, saya akan tunjuk pada tentera perempuan. Macam mana Allah Ta'ala tunjukkan tema ni pada kita. Kita baca ayat memang kita tak jumpa tema ni. Tapi pada ayat tu sebenarnya ada. Okey, tengok . Saya buat satu contoh. Kalau kita baca surah Mutaffifin, surah Mutaffifin ada berapa ayat? Ada 36 ayat kan? Kalau kita baca surah Mutaffifin, tuan-tuan akan jumpa Allah sebut tentang kitab amal. Tentang kitab amal. Kitab amal ni Allah sebut bagi dua kumpulan lah. Ada yang beriman, ada tak beriman. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dekat surah Al-Mutaffifin ni nak dikaitkan dengan Allah ni akan mengadili perbuatan manusia dengan seadil-adilnya, tak macam kamu dekat dunia yang menipu dalam timbangan. Jadi Allah Ta'ala datangkan kisah buku amal. Dalam nota ni saya hanya bawa kepada tuan-tuan dan puan buku amal orang-orang yang berdosa. Tapi kalau tuan-tuan baca dekat surah Al-Mutaffifin, Allah sebut, Allah bukan mengadili orang jahat je, tak ya. Orang beriman pun Allah akan mengadili mereka. Allah tak ada bias, Allah adil. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok kisah orang yang beriman, tuan-tuan kena tengok pada ayat nombor 18, 19 sampai ayat nombor sampai ayat nombor 28. Panjang sikit Allah Ta'ala cerita. Okey. Dalam ayat ni mana yang dikatakan tentang kitab amal? Ni ada perkataan kitab dekat sini. Kalla inna kitabun.
Kitab dekat sini merujuk kitab amal ya. Merujuk kitab amal. Kalau tanya mana orang jahat ni, perkataan fujar. Fujar lawannya adalah al-abrar. Okay, jadi Allah kata, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan sekali-kali. Sekali-kali tu apa? Sekali-kali yang mendustakan hari kiamat lah. Okay, Allah kata, sesungguhnya catatan orang yang derhaka itu. Kenapa sebut catatan? Buku amal lah. Benar-benar tersimpan dalam sijjin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tulis apa tu sijjin, saya kongsikan pentafsiran Ibnu Abbas. Kalau ikut Ibnu Abbas, sijjin dekat situ merujuk kepada tempat simpan buku amal di bumi yang 7 yang paling bawah. Itu dipanggil sijjin. Kata ini tafsir Ibnu Abbas. Beliau mengatakan sijjin tu adalah fil ardi as-sabi'ati sufla, pada bumi yang ke-7 paling bawah sekali. Tempat tersimpannya buku orang yang fujar. Lepas tu Allah tanya, "Wama adraka mas-sijjin?" Dan tahukah kamu apa tu sijjin? Allah kata, kitabun marqum, kitab yang mengandungi catatan amal. Jadi kita cuba kita tanya diri kita. Cuba kita kaitkan balik ayat ni dengan tema kita belajar. Kan? Tadi kita kata tema dia apa? Tema surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa nanti di hari akhirat kamu akan diadili dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu, jangan kamu mempunyai perangai yang nak menipu orang lain. Itu yang Allah kaitkan dengan wailun pada ayat pertama tu. Jadi kalau orang tanya, macam mana Allah nak mengadili mereka yang curang tu? Macam mana Allah Ta'ala tahu? Ayat ini membuktikan cara Allah nak mengadili itu. Kan ada buku catatan kitab. Jadi isu tentang buku catatan di dalam ayat ini, kita dapat mengukuhkan tentang tema yang tadi itu. Okay, nak lebih jelas lagi. Okay, kita tengok macam mana Allah Ta'ala mengadili. Allah Ta'ala sangat adil dalam mengadili. Contohnya kalau orang hak dia diambil kan, nanti Allah akan pulangkan tak hak orang? Contoh, kalau kita berhutang dengan orang, Allah pulangkan balik hak orang tu tak? Di akhirat, ya Allah akan adil. Allah akan pulangkan semua hak orang. Semua apa-apa nanti akan diadili. Salah tetap salah. Kan? Dunia ni manusia boleh buat apa saja. Okay, kita tengok ayat penutup dia. Tapi bukan penutup lah. Saya nak tunjuk kepada perempuan. Contoh ayat 29 hingga 30. Saya dalam nota tu saya terlepas pandang nak masuk ayat 29-30. Saya cuma bagi tuan-tuan ayat 34 dengan sampai 36 kan. Okay, saya nak tengok tuan-tuan. Tuan-tuan kalau boleh tengok ayat 29 sampai 30 dulu. Ayat 29 sampai 30 ni apa kaitan dengan tema kita? Okay, kita baca dulu. Waktu kita baca ayat 29-30, Allah Ta'ala cerita dekat dunia, orang yang berdosa tu dia buat apa dekat orang beriman? Dia buat apa? Allah kata, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang berdosa ni, mereka dulu masa dekat dunia lalu ketawakan orang beriman kan. Mereka gelak kau beriman, pelekehkan orang beriman kan. Orang ni yang masuk Islam, orang ni ikut Muhammad. So mereka ketawakan dekat dunia. Lepas tu cara mereka buat apa lagi? Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang beriman tu lalu depan mereka, mereka saling macam ketengok dia tu. Dia mempelekehkanlah, menjatuhkan malu orang, merendahkan orang. Itu dekat dunia kan? Betul tak? Siapa yang akan mengadili di hari akhirat nanti? Siapa aja? Allah kan? Kita tengok. Adil tak Allah? Kita tengok ayat nombor 34, 35 dan ayat 36. Ni adalah penutup kepada surah Al-Mutaffifin.
kita ambil penutup dia. Allah Ta'ala kata apa? Falyawma, maka pada hari ini. Hari apa hari ini tu? Hari ini tu hari apa? Hari kiamat. Tengok Tuhan kata. Maka pada hari ini. فَالْيَوْمَ الَّذِي آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini orang yang beriman pula mentertawakan orang yang kafir itu. Kita tengok kita tengok ayat ni. Perhatikan baik-baik. Waktu ayat 29, Allah kata masa dekat dunia orang kafir gelakkan orang beriman. Tetapi apabila di akhirat, orang beriman tu pula ia akan gelakkan kepada orang kafir. Macam mana cara mereka gelakkan? Kan? Kalau masa dekat dunia, orang kafir ni dia gelakkan orang beriman, lekeh-lekeh ke orang beriman, suatu orang beriman tu berjalan depan dia orang tengok kan. Okey, di hari akhirat kita tengok orang beriman gelak macam mana? Berada di mana? Tengok Tuhan kata, alal araiki yanzurun. Mereka masa duduk di atas araik, pelamin-pelamin, mereka yang zurun menyaksikan. Mereka menyaksikan apa sebenarnya? Ayat 35. Orang beriman ni kan, ketika di hari akhirat, dia pula yang akan gelak ke orang kafir tu. Lepas tu, mereka duduk di atas pelamin-pelamin dalam syurga, mereka tengok apa tahu? Mereka tengok orang kafir tu diazab. Tengok. Oh, orang ni lah yang gelakkan kita dekat dunia dulu. Gelakkan dia pula nanti. Di hari akhirat. Sambil duduk di atas pelamin. Tengok Allah Ta'ala jawab. Ayat last kali 36 ni menguatkan tema yang kita bincang tadi. Allah kata, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tuhan kata, tidakkah orang yang kafir itu telah diberikan balasan? Tidakkah orang yang kafir itu telah diberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang mereka dah buat? Ayat 36. Ayat 36 inilah tema bagi surah Al-Mutaffifin. Dia nak cerita tentang apa? Apa yang kita buat dekat dunia ini akan dibalas setimpal dengan apa kita buat. Okay. Jadi ketika mana surah ni turun, memanglah orang Arab ni banyak berniaga. Jadi sebenarnya surah Mutaffifin ni dia nak membentuk masyarakat yang jujur, amanah. Jadi nak bagi manusia supaya amanah jujur, maka kena ingat akhirat. Jadi apabila nak ingat akhirat, kena ingat siapa nanti yang akan mengadili di hari akhirat. Sebab tu Al-Mutaffifin dia telah diletakkan di dalam juzuk amma. Okey, itu tuan jelas tentang tema yang kita belajar. Tapi kalau tuan-tuan nak rujuk tema lain, boleh juga. Seperti mana dalam buku Awal Marah mengatakan tema ni, dia nak mengajak kita kepada ketinggian akhlak dalam Islam. Akhlak apa? Akhlak dari sudut amanah dalam timbangan sukatan, ataupun dari sudut tidak merendah-rendahkan orang lain. Tapi saya lebih memilih yang tema ni lah. Kerana dia berkait rapat dengan surah sebelum dia tadi. Surah Infitar, surah At-Takwir. Okey, tuan-tuan, ya Allah rahmati sekalian, kita habislah untuk perbincangan 3 surah pada malam ini pada nama dan juga temanya. Jadi moga-moga apabila kita membaca surah Al-Mutaffifin, kita mengingati tentang kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaitkan dengan hari kiamat. Moga-moga kita menjadi orang yang al-abrar, bukan orang yang fujar. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Nah, kita dah habis dah. InsyaAllah hari Ahad ni kita ada sekali lagi kelas ya. Hari Ahad malam Isnin, saya nak buat kelas ganti.
Yang mana kita terlepas kelas-kelas belajar tema yang sebelum ni ada sampai 2 minggu kan, saya gantikan pada hari Ahad minggu ni. Ini kan hari Jumaat malam Sabtu kan. Ini hari Ahad malam Isnin. Sebab Ahad malam Isnin tu memang Akademi Tadabbur tak ada kelas, jadi saya isi untuk ganti. Kenapa kita perlu ganti? Kerana kita nak habiskan modul nama dan tema surah ini sebelum masuknya Ramadan. Sebab apabila masuknya Ramadan, kita akan ada modul lain. Jadi saya nak kena habiskan modulnya. Jadi saya kena, betul yang saya buat 3 surah setiap pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa nanti hari Ahad akan datang. Hari Ahad nak belajar surah apa? Kita akan belajar surah Al-Insyiqaq. Surah apa lagi? Kita akan belajar surah Al-Buruj. Lepas tu insyaAllah kita akan belajar surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Kita akan belajar 3 surah. InsyaAllah. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Maklumat tambahan? Saya sangat alu-alukan. Sekejap ada yang tanya ni. Matahari yang digulung adakah matahari yang sama sejengkal di atas kepala semasa hari kiamat? Mohon penjelasan Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Tentang matahari itu dia yang sama atau matahari yang lain. Tapi matahari sejengkal di kiamat itu memang ada. Dan kalau kita baca dalam hadis, matahari itu nanti Allah Ta'ala akan campakkan ia masuk ke dalam api neraka. Matahari dan bulan. Itu dalam hadis Nabi. Kenapa? Kerana nak menghina mana-mana penyembah matahari. Sebab masa hidup ada orang menyembah matahari. Ada orang menyembah bulan. Tapi adakah matahari yang terit beberapa mil, yang duduk beberapa mil dengan manusia di hari akhirat tu nanti di padang mahsyar, adakah matahari yang sama yang telah Allah gulung tadi, hilang cahaya dia, tiba-tiba nanti waktu kiamat dah berlaku, waktu di padang mahsyar Allah bagi balik cahaya dia tu. Ayatu Allahu Ta'ala alam. Adakah Allah cipta matahari yang lain? Itu saya tidak ada ilmu. Saya mohon maaf banyak, saya memang tak tahu maklumat itu. Tapi terima kasih kerana bertanya. Sekurang-kurangnya saya boleh mencari jawapan dia. Boleh merujuk kepada para alim ulama yang lebih mengetahui. Tentang perkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Ada soalan yang apa tu surah, ada 2 surah disebut pasal orang yang bangun daripada kubur tu kan? Ada 2 surah. Adakah orang yang bangkit ni semua atau orang-orang yang sebab kita kan dimatikan dulu. Dan yang bangkit dia akan orang yang tengok tu ke orang beriman ke orang yang tak beriman yang dibangkitkan tu? Oh, dua-dua. Semua semua kena bangkit puan. Semua kena bangkit. Jadi kita dapat tengok lah macam tu Dapat tengok apa? Suasana kiamat tu, tapi ada kata betul. Itu di tu saya macam confuse sikit lah. Kita apa? Macam ada satu hadis kata bila orang-orang yang beriman dimatikan kan. Jadi tak tengok suasana kiamat tu. Tapi bila dibangunkan semua, jadi kita sendiri dapat tengok lah ada apa perbezaan tu. Okey, begini puan. Dia ada dua dia ada macam ni. Kalau yang kita belajar yang langit terbelah, matahari digulung tu, itu ketika mana berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Masa tiupan sangkakala pertama itulah semua makhluk mati. Kat situ dulu. Ni cerita tentang dunia ni nak hancur. Permulaan dunia ni hancur. Semua makhluk hancur. Mati semua. Jelas tak? Itu sangkakala pertama. Apabila sangkakala yang terakhir, yang kedua, Allah hidupkan balik manusia dan mati tu. Masa hidup kali kedua tu, hidup selepas tiupan sangkakala itulah yang semua orang boleh menyaksikan alam ni dah berlaku apa.
Kat situ memang boleh nampak. Yang kata tak nampak tadi tu adalah permulaan nak berlakunya kiamat. Maksudnya permulaan kebinasaan dunia ni. Dekat situ. Jelas tak Puan? Faham tak maksud dia? Jadi kalau kata kita boleh nampak apa berlaku di kiamat ni, benda pelik-pelik kan, mudah je. Kalau kita tengok dalam surah Zalzalah kan, contoh, kan ada orang bertanya apabila Allah kata idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Maksud itu dia bertanya, wa qala al insan, berkatalah insan, apa dah jadi ni, apa dah jadi. Dia tengok pelik, dunia ni dah berubah kan, dah jadi macam padang luas, pokok dah tak ada, bangunan dah tak ada, jadi data je. Insan dekat situ, kata para ulama tafsir mengatakan ia merujuk kepada orang tak beriman. Orang tak beriman, dia tak percaya semua benda-benda macam ni. Tapi apabila dia berlaku, terkejut mereka. Okey. Ayat yang menunjukkan orang beriman itu juga dibangkitkan, banyak ayat lah. Tapi ayat yang berlaku dialogs antara orang yang beriman, yang dia dah ready dah kiamat tu, dengan orang yang tak beriman, yang dia nampak terkejut melihat keadaan hari kiamat tu, kita boleh ambil surah Yasin. Dan surah Yasin tu, kalau kita tengok macam ayat yang ada saktah tu, ada ayat yang ada saktah kan, ayat nombor 52 kan, ayat yang mimar qadina tu kan. Dekat ayat tu dikaitkanlah. Kalau kita baca ayat 51 dulu kan. Ayat 51 dia tak ada saktah, ayat 52 ada saktah tu. Surah Yasin tu kan Allah kata wa nufiqa fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ayat 51 tu Allah kata apabila ditiupnya sangkakala, maka mereka akan bangkit daripada kubur yang silun. Mereka akan keluar dari kubur nak pergi kepada Allah. Maksudnya hidup, bangkit daripada kubur. Selepas tiupan nufiqa fis-sur, sangkakala yang terakhir, yang kedua tu. Lepas tu apabila mereka hidup, ada ayat yang dia kata 52 tu. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Itu kan ada saktah kan? Lepas tu kita baca هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Itu ayat dia. Jadi orang yang tak percaya, dia tak ready, memang dia kata tak percaya hidup akhirat tu, apabila dia dihidupkan keluar pada kubur, dia rasa habis dia kata. Sebab dia tahu apa yang selama ni dia tak percaya tu rupanya betul. Tapi orang beriman jawab apa? Orang beriman kata, hadza, inilah ma wa'ada ar-Rahman, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah kata-kata Rasul yang diutuskan. Itu dia dalil, dan banyak lagi dalil yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, jazakillahu khaira kepada yang berkongsikan tentang ayat tadi. Okey. Ada pertanyaan lain? Okey. Kita pun dah 10.45, maksudnya kita dah 1 jam setengah. Jazakumullahu khairan kepada tuan-puan. Kita memuji Allah, kita mengucapkan syukur tidak terhingga kepada Allah di atas hidayah yang Allah beri kepada kita, di atas taufik Allah beri kepada kita. Kita selesai mempelajari tentang 3 nama surah dan tema bagi ketiga surah tersebut. Moga-moga dapat membantu kita memahami surah-surah yang kita baca, surah-surah yang kita akan, moga-moga dapat membantu kita memahami surah-surah yang kita baca dalam salat dan sebagainya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi